Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, ini adalah video part 1, okey, di mana para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 4 KSSM muka surat 1 hingga muka surat 15. Okey. Dalam bab ini apa yang para pelajar ataupun sebagai rujukan guru ataupun siapa saja yang menonton video ini, okey, dalam bab ini kita akan belajar fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Ini pengetahuan awal berkaitan dengan aplikasi penggunaan fungsi dan persamaan kuadratik. Pulau Warisan terletak di Kuala Terengganu. Pulau ini menjadi daya tarikan baru bagi para pelancong kerana merupakan sebuah pulau buatan manusia yang dihubungkan dengan jambatan. Jambatan ini mirip seperti jambatan di Putrajaya. Tahukah anda bahawa bentuk binaan jambatan ini mempunyai ciri-ciri matematik yang istimewa? Okey, dia gambar dia ni, sambungan dia ni, ni. Gambar jambatan ni yang menghubungkan Pulau Warisan tu lah dengan Terengganu kan. Okey. Baik. Itu salah satu aplikasi dia lah. Maslahat bab kenapa kita belajar bab fungsi dan persamaan kuadratik ni. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik banyak digunakan dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara-acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakram, merejam lembing dan sebagainya. Dalam seni bina pula, kita sering melihat binaan melengkung berbentuk parabola yang sebenarnya amat berkait rapat dengan penguasaan konsep kuadratik. Contoh seperti jambatan tadilah. Okey. Baik. Dalam bab ini ada beberapa istilah ataupun kita panggil item-item lah yang kita akan sentuh berkaitan dengan fungsi kuadratik, paksi simetri, pemboleh ubah, punca, titik maksimum dan titik minimum. Okey, baik. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus masuk kepada subtopik yang kita nak sentuh pada kali ini. Okey. Fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, standard pembelajaran yang pertama. Mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Pernahkah anda melakar gerakan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di sebelah? Bentuk gerakan ini dikenali sebagai bentuk parabola. Tahukah anda bentuk parabola ini mempunyai persamaan tersendiri seperti persamaan garis lurus? Okey, kita pergi kepada rangsangan minda 1 ni, kita nak bagi nampak apa benda tu yang dipanggil ungkapan kuadratik ni. Okey. Tujuan mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, langkah dia berdasarkan jadual dalam langkah 3. Langkah 3 ni. Masukkan semua ungkapan satu demi satu dalam perisian geometri dinamik seperti di bawah. Okey, untuk nak dapatkan perisian geometri ini, imbas kod. Okey. Baik, imbas kod kat sini ada aktiviti dia tu. Okey, baik. Yang kedua, teliti graf yang diperoleh, lengkapkan jadual di bawah. Okey, aktiviti ni nak tunjukkan dengan kita memasukkan persamaan kuadratik yang terlibat tu, persamaan yang terlibat. Okey, ada yang kuadratik, ada yang bukan kuadratik.
kita masukkan dia punya persamaan, dia akan membentuk, kita boleh nampak terus bentuk graf dan koordinat sama ada yang tinggi ataupun paling rendah. Maksudnya titik minimum atau maksimum dia tu daripada aktiviti ni lah. Okay, perbincangan dia graf satu ungkapan kuadratik ialah sama ada melengkung ke bawah atau melengkung ke atas dan mempunyai satu titik paling tinggi atau satu titik paling rendah lah. Ungkapan yang manakah merupakan ungkapan kuadratik? Berikan justifikasi anda. Jadi antara persamaan yang kita masukkan tu, antara yang dikatakan persamaan kuadratik adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, maksudnya dia punya kuasa tu kuasa 2 saja. Contoh kat sini tadi x kuasa 2. Okey, kalau kuasa negatif 2 bukan. Ya, kuasa 2 betul. Okey, yang kuasa 1 bukan. Kuasa 2 betul. Kuasa 2 betul. Kuasa 3 bukan. Tentu cara dia. Kita nak kena pasti kata ungkapan kuadratik tu. Okay, secara generalisasi, bentuk am suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan keadaan A, B dan C ialah permalar. Dan A itu nilai dia bukan kosong. X ialah pemboleh ubah. Okay. Kebiasaannya kita guna X. Ini. Okay. Selain X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pemboleh ubah. Okay, sebagai contoh dekat sini, kebiasaan kita guna X. Okay, X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Okay, kalau yang selain daripada X, katakan kita guna Y. Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y pun ungkapan kuadratik juga. Ataupun kita guna M. 1/3M kuasa 2 tolak M tambah 4. Ungkapan kuadratik juga. 2N kuasa 2 tambah 5. Kita guna N. Boleh juga. Okay, baik. Kita masuk kepada contoh 1. Okay. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okay, kita tengok yang A. 2X kuasa 2 tambah 5. Okay. Jadi, penyelesaian dia 2X kuasa 2 tambah 5 ni ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab apa? Kuasa tertinggi dia 2, dia ada satu saja pemboleh ubah iaitu X. Okey, B. X kuasa 3 tolak 6. Okey, bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 3. C. 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah kerana terdapat dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. D. 1/2M kuasa 2 ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. E. 2X kuasa 2 tolak 3/X kuasa 2. Bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Okey, yang X 3/X kuasa 2 ni, X kuasa 2 kat bawah ni, kuasa dia kalau kita susun dia akan jadi X kuasa negatif 2. Jadi dia bukan ungkapan kuadratik. F 4X kuasa 2 tolak X kuasa 1/2 pun bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Dia kuasa pecahan. Okay? Dia mesti kuasa tu kuasa 2 sahaja. Baik. Okay, selesai muka surat yang ketiga. Kita pergi kepada muka surat yang keempat. Rangsangan minda 2. Tujuannya menyatakan nilai A, B dan C dalam suatu ungkapan kuadratik. Langkah teliti A dalam jadual di bawah. Kita tengok contoh ni lah, contoh A ni. Tentukan nilai A, B dan C bagi ungkapan kuadratik yang seterusnya. Okey, katakan kat sini A ni 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Okey, jadi nilai A dia perkali bagi X kuasa 2. Okey, iaitu 2. Okey, manakala
B ni berkali bagi X, iaitu negatif 3. Dan C itu nombor yang di belakang tu, ataupun kita panggil pintasan Y itu. Okay, C itu 1. Okay, kita tengok yang B hingga F. 2X kuasa 2 tolak 4. Okay, jadi kita tulis kat sini dalam kotak tu 2X kuasa 2. Sekarang ni tambah berkali bagi X. Ada berkali X kat sini? Tak ada. So, okay, tambah dia punya nilai C adalah negatif 4. Okay, sebab tambah dengan jumpa dengan negatif jadi tolak. Okay, jadi nilai A tadi 2, nilai B 0, nilai C negatif 4. Okey, seterusnya C 1/2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3/2. Okey. Jadi kita tulis, kita masukkan nilai terus kat sini. Okey, A ni 1/2, B itu 5. Okey. Nilai C kat sini negatif 3/2. Kita tulis terus. Okay. D negatif X kuasa 2 tambah X. Okey. Nilai A dia negatif 1, B dia 1, okay, C 0. E, A dia negatif 1, B dia negatif 3, C dia negatif 9. F, A dia 1/2. Okey. Dia tak ada X, tak ada pintasan Y. Jadi B dengan C itu kosong. Okey. Kosong nilai B itu. Okey. Baik, itu secara asas dia. Okey, ungkapan kuadratik ni hasil daripada rangsangan minda 2 didapati bahawa semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A itu bukan kosong. A itu mesti sama ada nilai positif ataupun nilai negatif. Okey. Yang B dengan C tak ada masalah untuk dia nilai dia positif ke negatif ke kosong ke, tak ada masalah. Tapi nilai A dia tak boleh kosong. Positif dengan negatif tak apa. Macam itulah. Okey, baik. Dalam ungkapan kuadratik yang kita dah sentuh tadi, A ialah perkali bagi X kuasa 2, B ialah perkali bagi X, C ialah pemalar. Okey, selesai muka surat yang keempat. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan kita nak menentukan sama ada ungkapan kuadratik tu melibatkan satu pun boleh ubah atau bukan. Okey, pada pelajar boleh buat praktis sendiri 1.1a ni. Okey, soalan nombor 1 dengan 2 ni. Okey, dan satu lagi tu kita nak tentukan nilai A, B dan C dalam persamaan kuadratik. Pada pelajar boleh buat dan rujuk jawapan di ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Okey. Termasuk kepada standard pembelajaran yang kedua. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Okey. Jadi, kita nak mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihakan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey. Pelajar ni tanya, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Guru ni jawab, ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu ungkapan kuadratik. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk Fx. Ini fungsi dia. Sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Maksudnya fungsi kuadratik ni kita jadikan ungkapan kuadratik itu dalam bentuk fungsi. Ataupun kita nak tentukan bentuk graf lah. Itu fungsi kuadratik. Okey, baik. Jenis-jenis hubungan ada 4. Hubungan satu kepada satu, hubungan satu kepada banyak, hubungan banyak kepada satu, dan hubungan banyak kepada banyak. Kita pergi kepada muka surat yang ke-6. Rangsangan minda 3.
Mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu alat pembaris dan pensel. Langkah 1. Berdasarkan graf fungsi f(x) di bawah, lukis satu garis yang selari dengan pasti x pada graf B dan C seperti contoh A. Tandakan titik persilangan antara graf fungsi f(x) dengan garis lurus. Nyatakan bilangan titik persilangan dan koordinat titik persilangan. Ulangi langkah 1 hingga 3 dengan meletak pembaris pada nilai f(x) yang berbeza. Pastikan garis lurus yang dilukis sentiasa selari dengan pasti x. Okey. Sebagai contoh dekat sini, dia buat satu garis lurus yang melalui koordinat y itu 4 kan, dia buat garis lurus yang kata bersilang di sebelah kiri, bersilang di sebelah kanan. Lepas tu kita baca koordinat x dia. Okey. Jadi ada dua titik persilangan, koordinat yang pertama sebelah kiri ni, okey, negatif 1, 4, yang belah kanan tu 4, 4. Okey, dan yang kaedah yang sama kita gunakan untuk graf B dan C lah. Okey. Macam itulah dan kita akan dapat koordinat-koordinat persilangan tu. Baik, perbincangan dia apakah kaitan antara koordinat x dengan koordinat y pada kedua-dua titik persilangan setiap fungsi? Apakah jenis hubungan suatu fungsi kuadratik? Jadi kita tengok kat sini, fungsi ada satu, tapi kita boleh dapat dua nilai x. Maksudnya dia punca dia ada dua. Jadi nampaklah kat situ, fungsi ada satu, dia punya nilai x tu ada dua. Jadi dia punya hubungan tu x kepada y banyak kepada satu. Jadi kat sini kesimpulan dia, semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama dari dua objek yang berbeza. Objek dia x, imej dia y. Okey, kita tengok kat sini. Okey, objek dia x. Contoh kat sini, objek dia 4 dengan negatif 1. Dia punya imej dia 4. Okey. Okey, baik. Sebagai kesimpulannya, jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Nilai x ada lebih pada satu, nilai y itu ada satu. Okey, baik. Selesai untuk muka surat 6. Kita masuk muka surat yang ke-7. Okey. Rangsangan minda 4 ni tujuan mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara nilai A dengan bentuk graf suatu fungsi kuadratik. Okey, ini kalau menggunakan dia punya apa? Perisian geometri itulah, perisian geometri. Okey. Jadi kesimpulan dia kat sini untuk aktiviti yang dinyatakan tu, dia nak tunjukkan konsep kat sini. Nilai A itu mempengaruhi bentuk graf. Okey, baik. Sebagai kesimpulan dia, bagi graf f(x) ni, graf fungsi kuadratik ni, ax kuasa 2 tambah bx tambah c, nilai A tak boleh kosong. Tapi boleh positif, boleh negatif. Okey, hanya terdapat dua bentuk graf. Nilai A menentukan bentuk graf. Okey, kalau nilai A itu perkali bagi x kuasa 2 tu lebih pada kosong. Maksudnya positif lah nilai A tu, bentuk graf dia melengkung ke bawah macam ni. Jika nilai A itu perkali x kuasa 2 ni kurang pada kosong, maksudnya negatif. Bentuk graf tu melengkung ke atas. Okey. Bila kita dah tentukan bentuk graf, dia ada satu lagi kaitan. Okey. Kalau yang ni A lebih pada kosong, bentuk graf dia kata melengkung ke bawah, kita akan dapat titik minimum. Manakala kalau nilai A itu kurang pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke atas, kita akan dapat titik maksimum. Okey, seperti contoh yang di bawah ni lah dia bagi tahu. Apakah titik maksimum atau titik minimum bagi satu fungsi kuadratik? Setiap lakaran graf fungsi kuadratik akan mempunyai nilai koordinat y yang tertinggi atau terendah berdasarkan bentuk lakaran. Okey. Bentuk dia kalau melengkung ke atas macam ni, titik dia maksimum. Okey. Baik. Itu maksud dia. Kalau bentuk graf tu melengkung ke bawah, titik yang kita dapat tu titik minimum. Okey, kena faham yang itulah secara ringkas penerangan dia. Okey, baik. Seterusnya muka surat yang ke-8. Rangsangan minda 5 meneroka titik maksimum dan titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik. Okey, ini menggunakan perisian geometrik ya. Geometri dia nak tentukan nilai A
bentuk graf tu macam mana. Konsep dia sama yang seperti kita cerita dekat atas tadi. Okay, kalau nilai A tu positif lebih pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Kalau nilai A tu kurang pada kosong, bentuk graf tu melengkung ke atas. Sama lah konsep dia. Dan kita boleh tentukan titik itu maksimum atau minimum dan koordinat titik maksimum atau minimum tersebut. Hasil daripada rangsangan minda 5 dapati bahawa bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, titik maksimum diperoleh apabila nilai a itu kurang pada kosong dan titik minimum diperoleh apabila nilai a lebih pada kosong. Konsep yang sama lah. Okay. Zon informasi. Okay. Titik maksimum dan titik minimum juga dikenali sebagai titik pegun atau titik pusingan. Itu nama lain dia lah. Nama lain untuk titik maksimum atau titik minimum. Okay, seterusnya, apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Ini yang kedua. Paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi y dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum graf fungsi seperti dalam rajah di bawah. Okay. Paksi simetri itu dia koordinat x yang melalui titik, yang melalui tengah-tengah kata graf tu, okey, dan melalui titik maksimum ataupun minimum macam inilah. Okey. Persamaan paksi simetri graf fungsi kuadratik x sama dengan negatif b per 2a. B itu perkali bagi x, a ni perkali bagi x kuasa 2 tadilah. Kita dapatkan nilai paksi simetri tersebut. Okey, seterusnya muka surat yang ke-9. Okay, melukis dan mengenal pasti paksi simetri graf fungsi kuadratik. Okay, langkah 1 dengan menggunakan pembaris, lukis paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Seterusnya tulis persamaan paksi simetri berkenaan seperti dalam A. Okay. Menggunakan pembaris kita garis, tengok yang orang kata yang tengah-tengah pada graf tu kita akan dapat nilai dah. Okay, kalau contoh A ni kita dapat X tu 1. Okay. Yang B ni kita akan dapat lebih kurang 1 lah. Okay, 1. X tu 1 kan. Okay. Ataupun kita guna persamaan ni pun boleh. Negatif B per 2A. Okay, katakan negatif 4 per 2A. 2 dah 2, 4. 4 bagi 4, 1 lah dapat. Okay. Okay, dapat 1. Yang ni pun akan dapat 1. Negatif 4 per 2 dah negatif 2. Okay. Negatif 4 bagi negatif 4 jadi 1 juga. Okay, dia lalu tengah-tengah tu. Okay. Buat garis kita akan dapat tengah-tengah. Perbincangan dia, apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan paksi y? Okay, paksi y ni yang bersilang dekat paksi y ni, koordinat apa yang bersilang? Contoh yang nombor yang A ni bersilang dekat negatif. Bersilang dekat y negatif 1 kat sini kan. Okay. Persilangan y. Yang ni persilangan dia dekat kosong. Okay. Maksudnya tak ada nilai C. Yang ni persilangan dia negatif 3 dekat nombor ujung ni. Okay. Yang ni persilangan y dia 2. Okay, baik. Selesai kat situ. Kosong. Yang ni negatif 3. Yang ni 2. Okay, baik. Hasil daripada rangsangan minda 6 dapati bahawa paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi y dan melalui titik maksimum dan atau titik minimum. Sebab secara generalisasi setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Okay, seperti yang kita cerita tadi, paksi simetri dia lalu tengah-tengah. Okay, katakan nilai paksi simetri itu X sama dengan H. Jadi dia lalu titik minimum. Titik minimum tu koordinat dia H
K sebagai contoh. Okey, katakan yang kedua ni bentuk graf dia melengkung ke atas. Okey, pasti simetri dia H sama dengan M. Dan dapat titik maksimum dia, koordinat dia X tu M, titik min dia punya koordinat Y tu katakan N. Macam itulah sebagai contoh. Termasuk kepada muka surat seterusnya pada pelajar nak lebih mahir berkaitan dengan bentuk graf, nak kira dia punya nilai A, kata nak tentukan titik maksimum, titik minimum dan sebagainya, boleh buat praktis sendiri 1.1b muka surat 10 ni, rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks. Kita masuk kepada standard pembelajaran yang ketiga tu. Okey. Menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, bila berubah nilai A, B, C ni apa akan berlaku kepada bentuk graf? Okey, rangsangan minda 7 mengenal pasti kesan perubahan nilai A terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, berdasarkan aktiviti yang ditunjukkan ni, okey, dia bagi tahu. Kita tengok kat sini. Okey, kalau nilai A tu orang kata kecil, bentuk graf dia orang kata lebar, lengkuk graf tu lebar. Kalau nilai A tu besar, lebar dia semakin mengecil, dia punya lengkuk dia. Okey. Jadi kesimpulan dia kat sini, hasil daripada rangsangan minda 7 dapati bahawa nilai A menentukan bentuk graf. Bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik atau sebaliknya. Okey, untuk graf yang nilai A-nya lebih besar daripada kosong. Bila A lebih besar daripada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Jadi bila ada dua jenis graf macam ni, kita boleh tengok. Okey, graf katakan perbandingan graf okey fx sama dengan A1 x kuasa 2 dengan gx. Okey, A2 x kuasa 2. Okey. Konsep dia sekarang semakin kecil nilai A semakin lebar. Maksudnya perkali untuk x kuasa 2 ni A1 ni lebih kecil daripada A2. Semakin besar semakin lebar konsep dia. Sama juga konsep untuk graf yang nilai A dia lebih pada kurang pada kosong. Okey, kurang pada kosong Okey. Dia punya perkali untuk x kuasa 2 tu nilai A tu kan negatif. Okey. Katakan dua jenis graf ni. Okey, fx dengan gx ni. Okey. Dia negatif dekat depan, betul? Okey, A1 dengan A2. Jadi konsep ni kat sini nilai A1 tu kurang pada A2 juga. Contoh A1 A2 ni dia negatif kat depan. Okey, katakan kata A2 tu nilai dia 1. Jadi katakan GX ni okey, GX sama dengan negatif X kuasa 2. Jadi FX ni okey, yang ni GX sebagai contoh tak nak bagi keliru. Okey, FX ni dia lebih besar. Maksudnya ni lengkuk dia dia punya lebar lengkuk ni lagi besar daripada GX. Pun ada negatif dekat depan. Okey, tapi sekarang nilai A1 ni lebih kecil daripada A2. Okey, A2 ni sekarang ni 1. Jadi A2 ni 1, jadi A1 ni lebih kecil daripada 1. Contohnya 1/2. Macam inilah konsep dah. Maksudnya tak termasuk dengan negatif tu. Maksudnya nilai yang A1 dengan A2 ni tak termasuk dengan negatif. Okey? Harap faham dekat situ lah. Akan ada soalan yang berkaitan yang tu. Okey, baik. Seterusnya muka surat 12. Rangsangan minda 8 mengenal pasti kesan perubahan nilai B terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, ini adalah kesan perubahan nilai B pula. Apa akan berlaku? Okey. Kalau nilai B itu positif.
Contoh dia bagi tahu positif lah ataupun lebih pada kosong. Okey, bentuk graf tu maksudnya dia tunjukkan graf tu berada dia punya paksi simetri dia. Okey, paksi simetri itu berada di mana? Okey, kalau B tu lebih besar pada kosong, paksi simetri dia berada di sebelah kiri ataupun negatif nilai dia. Kalau paksi nilai B itu negatif, paksi simetri dia berada belah kanan, positif. Macam itulah. Jadi kesimpulan dia kita tengok kat sini, nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Sebagai secara generalisasi, okay, bagi graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan a kuasa 2 tambah b tambah c, jika nilai a lebih pada kosong. Dia tengok nilai a juga. Okay. Sebab ada dua jenis graf kan. Okay, baik. Jika nilai a itu lebih pada kosong, graf dia melengkung ke bawah macam ni. Okay. Ada tiga lah situasi. Jika nilai b itu lebih pada kosong, okay, positif lah, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi y. Yang ni. Okay. Paksi simetri. Sebab dia ada kaitan dengan persamaan paksi simetri itu negatif b per 2a itu kan. Jadi kita kira paksi simetri dia akan dapat negatif. Okey, jika b itu kurang pada kosong negatif, maka paksi simetri berada di sebelah kanan. Okey. Dan jika b itu kosong, maka paksi simetri ialah paksi y. Okey, paksi y itu adalah paksi simetri dah. Jika a kurang pada kosong, maksudnya graf melengkung ke atas. Okey, ada tiga situasi. Jika b itu lebih pada kosong, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi y. Okey. Jika b kurang pada kosong, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi y. Ini. Jika b sama dengan kosong, maka paksi simetri ialah paksi y. Okey. Dia macam dia terbalik konsep lah dengan yang atas. Okey. Kalau kita faham yang atas, kita faham yang bawah. Okey. Yang samanya kalau b kosong, dua-dua adalah kata paksi simetri adalah paksi y. Okey, baik. Ini kita guna rumus ya. Kita nak tahu di sebelah mana tu, kita guna rumus negatif x sama dengan paksi simetri itu x sama dengan negatif b per 2a. Kita kira lah dia akan dapat nilai itu negatif ke positif. Okey, baik. Sambung muka surat 13, rangsangan minda 9. Mengenal pasti kesan perubahan nilai c terhadap graf kuadratik f(x) sama dengan a kuasa 2 tambah b tambah c. Okay. Dia buat aktiviti ni, dia tahu bila berubah nilai C tu. Okay. Kalau C tu nilai dia kata lagi besar ataupun lagi kecil, bentuk graf dia macam mana. Macam itulah. Hasil daripada rangsangan minda 9 dapati bahawa nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Secara generalisasi, bagi graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan a kuasa 2 tambah b tambah c, nilai C menentukan kedudukan pintasan Y bagi satu graf fungsi kuadratik. Okey, kalau nilai A tu perkali X kuasa 2 tu kurang pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke atas. Okey. Nilai C dia kat sini lah, pintasan Y dah. Kalau nilai A tu lebih besar pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Okey. Dia punya C ni, pintasan Y dia kat situ. Okey. Boleh jelas. Okey, baik. Yang ni tak ada masalah, yang kita kira kita akan dapat lah. Okay, nilai A, kita daripada persamaan tu kita boleh dapat nilai A, nilai B, nilai C tu paksi simetri, kita gunakan rumus. Okay, X sama dengan negatif B per 2A. Okay, tak ada masalah yang tu. Okay, contoh 2. Fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Okay, jika titik dia bagi titik A 0,4, B A itu negatif 1, 3. Penyelesaian dia, titik A itu 0,4 berada di paksi Y. Maka nilai C sama dengan 4. Okey, 0, 4 kan. Jadi nilai pintasan Y dia 4. Okey, untuk yang B, f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3 tambah C, kita gantikan nilai. Okey, f(x) tu dengan 3, x tu negatif 1. Kita gantikan dalam persamaan. Dan kita akan dapat nilai C itu negatif
1. Selanjutnya muka surat 14. Contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P, berikan justifikasi anda. Seperti yang kita sentuh tadi. Semakin kecil nilai A, okay, semakin lebar lengkup. Okay, sekarang ni yang dia bagi ni, fx itu sama dengan G 3x kuasa 2 tolak 4. Manakala gx ni px kuasa 2 tolak 4. Jadi nilai P ni tadi, okay, lebih kecil daripada 3. Okay, di konsep dia mesti lebih kecil daripada kata 3. Di penyelesaian dia, P tadi tak boleh, nilai A itu tak boleh kosong. Dia mesti lebih pada 1, lebih pada kosong. Okay, mana 1, 2. Mana tak boleh lebih pada 3. Dia antara itulah. Jadi julat dia kosong, P 3 macam ni. Maksudnya P ni lebih besar pada kosong, P kurang pada 3. Oleh sebab bukaan graf GX adalah lebih besar, maka P kurang pada 3. Bagi graf bentuk melengkung ke bawah, P lebih pada kosong. Oleh itu, dia inilah julat dia. P lebih besar pada kosong, kurang pada 3. Kita tulis macam ni. Okay, untuk lebih mahir berkaitan dengan kita nak kira nilai C, lepas tu nak tentukan berkali bagi X untuk graf, dua graf yang berbeza kan, yang lebar lebih kecil daripada yang inilah. Maksud okey, kalau yang ni untuk graf yang A positif. Okey, kalau yang ni yang nombor 2 ni katakan praktiskan diri 1.1 E ni, okey, dia punya perkali itu negatif. Jadi kita bandingkan nombor yang selepas negatif tu. Negatif kita tak bandingkan. Jadi P ni mesti lebih kecil pada 4. Okey, 1.1 E tu. Okey. P itu mesti kurang pada 4, lebih pada 0. Okey, dia akan jadi macam ni lah julat dia. Dia macam tu. Okey. Kita bandingkan, kata dia punya nombor tak termasuk dengan negatif. Ini untuk kes yang perkali negatif. Okay, baik. Dan ini pun sama, kita nak tentukan julat nilai K. Lepas tu kita nak tentukan kata persamaan bagi fungsi kuadratik. Okay. Jawapan boleh rujuk di ruangan belakang buku teks lah. Kita masuk kepada standard pembelajaran yang keempat. Okay. Membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubung kaitkannya dengan persamaan kuadratik. Bagaimanakah anda dapat membentuk persamaan kuadratik berdasarkan suatu situasi? Fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk fx sama dengan AL kuasa 2 tambah BL tambah C, manakala suatu persamaan kuadratik ditulis dalam bentuk AM. AS kuasa 2 tambah BL tambah C. Ini pun kita dah sentuh tadi. Okey, cuba teka umur saya apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri, kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya, hasilnya ialah 72. Okey, menggunakan kata persamaan kuadratik. Okey, umur dia katakan X. Okay, dia kata darabkan umur saya dengan umur saya. Jadi S darab X kuasa 2. Okey. Kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya. Tolak 21 kali umur dia tadi. X. Hasilnya ialah 72. Jadi sama dengan 72. Okey. Lepas tu kita susun macam ni. X kuasa 2 tolak 21 X. 72 pindah belah kiri ni jadi tolak 72 sama dengan 0. Macam itulah cara dia. Jadi kita boleh kira kaedah pemfaktoran, dapatlah umur dia kat situ. Okey, boleh cuba. Okey, contoh 4. Encik Ganesan merancang untuk membuat 2 jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey. Ni kad pertama, ni kad kedua.
A. Bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini. Okay, dilabelkan sebagai LCM kuasa 2 dalam sebutan X. B. Diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114 cm kuasa 2. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Jadi pertama ni yang A ni bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas. Okay, jumlah luas yang ni X darab X, X kuasa 2. Yang ni X darab 2X tambah 1 ataupun 2X tambah 1 darab X pun samalah. Okay, X kuasa 2 tambah. Okay, yang ni kita kembangkan X darab 2X jadi 2X kuasa 2. X tambah darab dengan positif 1 jadi tambah X. Ini kita susun jadi X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 jadi 3X kuasa 2 tambah X. Okay, yang B tu dia dah bagi jumlah luas kedua-dua kad tu 114. Jadi kita ambil balik persamaan ni tadi, 3X kuasa 2 tambah X sama dengan 114. Okay. Jadi kita susun 3X kuasa 2 tambah X, 114 pindah belah kiri jadi tolak 114 sama dengan kosong. Jadi untuk lebih latihan berkaitan dengan membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi ini, para pelajar boleh buat praktis sendiri 1.1D dan rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks. Okey, baik. Sampai di situ saja dulu video part 1 untuk bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah di bawah silibus subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, kita akan sambung video part 2. Teruskan menonton. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.